Baik, bersama kita narasumber itu Yang Mulia terlebih dahulu Abang Muhammad Syahlimin bin Abdul Salim, Ahli Jawatan Kuasa Tertinggi Pertandingan. Juga bersama kita iaitu Yang Mulia Muhammad Aznil Khairuddin bin Haji Khairul Azmi, penganjur, dan juga Muhammad Nur Salihan bin Ali Safari sebagai jurinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi mengenai dengan pertandingan kecantikan beta ini. Jadi Tuan Luskan yang saya katakan tadi, ikan laga ataupun ikan Cupang. betul lah? Betul. Betul Muhammad. Nasib. Ya. Baik. Jadi mengenai dengan pertandingan kecantikan beta ini. Jadi kita akan bertanya terlebih dahulu kepada penganjur pertandingan iaitu Tuan Aznil Khairuddin bin Haji Khairul Azmi. Jadi Tuan mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita apa itu sebenarnya ni ikan laga ataupun disebut juga dengan ikan cupang. Silakan. Pertama kali kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTB telah menjemput kami pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan kami. Ya, silakan. Nama saya Muhammad Aznil Khairuddin. Saya selaku pengurusi pertandingan ini, dan ini Muhammad Syahlimin selaku pengurusi bersama pertandingan Bateria Squad Community. Di samping itu juga pertandingan ini diungkayahkan bersama Majlis Pertandingan Kampung Jedong Air. Di sini kami mengadakan pertandingan ini bersempurnakan Hari Kemerdekaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-76 tahun. Kembali kepada soalan yang tadi itu, apa itu ikan laga ataupun ikan cupang? Sebenarnya ikan laga dan ikan cupang ini adalah ikan yang sama, cuma berbeza bahasa. Dari segi dari bahasa Malaysianya, ikan ini akan dipanggil ikan laga. Standard lah. Standardnya. Kalau bahasa Indonesia akan dipanggil ikan cupang. Kalau negara kita ni Kalau macam mana? negara kita ni akan dipanggil dulu-dulunya lah akan dipanggil petingkang. Dulu ikan ini soalnya akan dijumpa arah sawah-sawah biasanya. Asal usul ikan ini sebenarnya daripada Thailand, di mana ianya akan dipanggil Siamese fighting fish. Tapi in general namanya kira nama antarabangsanya adalah betta fish. Betta fish. Itu Baik, dia. fighting fish ya. Kalau tidak silap, kalau dahulunya memang kalau dijadikan sebagai, kalau ditemukan ikan itu memang akan berlawan. Jadi mungkin adakah nanti insya-Allah akan dikongsikan lain nanti mengapa ianya disediakan sedemikiannya. Baik, mungkin seterusnya kita bersama dengan Muhammad Syahlimin mengkongsikannya mengenai dengan pertandingan ini, bila ianya akan diadakan dan di mana tu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahlimin bin Abdul Salim. Saya selaku pengurusi bersama pertandingan Bateria Squad Community Offline Com 2022. Okey. Di mana akan diadakan? Ia akan diadakan bertempat di Dewan Kemasyarakatan Sengkurung pada 15 hari bulan Julai hingga 17 hari bulan Julai 2022. Jadinya atur cara pada pertandingan tersebut pada hari Jumaat kami akan menerima bench in ikan which is semua peserta-peserta akan mengantar ikan-ikan dorang untuk di bench in. Lepas itu penjurian akan diadakan pada 16 dan 17 Julai tersebut. Jadi diadakan selama 2 hari ya, Tuan? 3 hari. 3 hari ya, 15 hingga 17 Julai ya. Bertempat di Dewan Kemasyarakatan Sengkurung. Jadi maksudnya tu Tuan, pada 15 hari bulan tu ya para peserta akan meninggalkan ikannya. Ditinggalkan Ditinggalkan semalaman lah tu maksudnya. Okey, baik. Dan seterusnya ni kita akan berbalik semula kepada Tuan Aznil. Jadi mungkin boleh berkongsi ni Tuan mengenai dengan kategori. Mungkin boleh dikongsikan apa saja kategori yang ada semasa pertandingan itu nanti. Okey, untuk kategori semasa pertandingan itu kami ada membukakan 21 kategori. Okay, di depan ini ada contoh-contoh kategori yang ada semasa pertandingan itu. Untuk Ani namanya Half Moon. Half Moon di mana ia separa dengan bulan. Okay, seterusnya Crown Tail di mana mempunyai sirit yang menonjol. Mungkin dapat Tuan tunjukkan dari atas. Tunjukkan. Bukan, maksudnya dari atas. Jadi penonton kita ni dapat menyaksikan di yang mana satu Tuan itu maksudkan sebetulnya. Dan juga terlebih dahulu sebelum itu, mengapa diberikan penghadang? Supaya indah bertangkar lah ni orang. Bersaung lah. Namanya fighting fish ya. Okey. Baik, jadi dikongsikan ya Tuan, silakan. Okey, yang ini Crown Tail.
di mana ikan ini mempunyai sirip yang menonjol dibandingkan ikan-ikan yang lain sebenarnya. Dan kemudian giant, di mana ia ini mempunyai ukuran saiz yang besar dibandingkan sama ikan-ikan yang lain. Seterusnya double tail. Double tail, di mana ikan ini mempunyai 2 cabang ekor. Dan yang terakhir adalah half moon plakat. Untuk half moon plakat ia mempunyai 2 kategori, iaitu junior dan regular. Bagi junior haruslah mempunyai ukuran badan 2.8 sehingga 3.3 cm dan bagi regular haruslah mempunyai 3.4 sehingga 3.8 cm. Jadi ini contoh kelas betina. Kalau untuk betina biasanya kantong telurnya itu mesti penuh lah. Kalau untuk pertandinganannya. Iya. Jadi akan ada 21 kategori. Jadi ini baru ada 5. 5. Ada lagi selebihnya tu. Macam mana tu tuan? Jadi Intan kalau kata ni yang kurang fasih ni Apal memang semua tadi sama nama-namanya. saja. Itu masalahnya. Itulah. Tapi adalah ibunya kategori-kategori yang tertentu je dan cukup menarik sebetulnya. Apa yang saya ingin ketahui, jadi kalau dibiarkan sedemikian ia tidak akan berlawanan sesama sendiri. Ataupun ada jam masanya. Kira kalau dibuka nang selalu berlawan lah, tapi boleh bantah lah. Boleh bantah. Okey. Baik, untuk selanjutnya Intan. Ya, selanjutnya kita akan beralih kepada yang mulia Tuan Rosalihan binti Adi Safari, itu selaku juri pertandingan ni Tuan. Jadi Tuan, mengenai dengan pertandingan ini, jadi bagaimana cara juri untuk membuat penilaian pada ikan-ikan yang akan dipertandingkan? Boleh dikongsikan dengan lebih lanjut? Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya selaku wakil daripada juri untuk menyampaikan macam mana cara penjurian dilakukan. Okey, mengikut di sini kami penjurian ini mengikut sistem panduan daripada IBC, iaitu International Beta Congress, dan diambil juga sedikit daripada MBS, iaitu Malaysia Beta Standard. Jadi kedua-dua standard ini akan digabungkan menjadi satu, dikumpul dan dijadikan sebagai Brunei punya standard. Standard ini akan disampaikan, diajarkan kepada juri-juri yang lain supaya semua sekali perjurian itu sinkronis lah untuk masa membagi ia punya pemarkahan. Okey. Yang keduanya, ia sistem ini ia berperingkat-peringkat. Berperingkat-peringkat yang mana peringkat pertama adalah peringkat penyingkiran. Kerana ikan ini apabila setelah ia masuk batch in atau ia mengikut kelas masing-masing, ya, macam satu kelas itu ada yang lebih daripada 20 ekor. Jadinya ia akan dinilai oleh juri, iaitu dengan cara penolakan markah. Penolakan markah mengikut kesalahan-kesalahan ataupun kekurangan yang terdapat pada ikan itu. Okey, seterusnya setelah peringkat penyingkiran itu, ya, juri-juri ini akan melihat kepada dua aspek. Dua aspek, iaitu yang pertama adalah general faulty dan yang kedua adalah color faulty. Okay. General faulty, apa yang terkandung di dalam general faulty ini adalah form dan finish. Apa yang dimasukkan dengan form adalah badan ikan ini. Badan ikan ini para juri akan menilai kekurangan dan kesalahan. Mulai daripada ujung mulut ikan itu sampai ke ujung pangkalnya. Itu yang akan dinilai. Dan yang kedua adalah finish. Finish ini adalah sirip ikan. Yang mana sirip ini terbahagi kepada dua kita. Yang pertama adalah sirip yang tunggal dan yang kedua adalah sirip yang berpasangan. Okay. Sirip yang tunggal ini ada 3. Seperti mana yang kita lihat di sini. Yang di atas satu, sirip atas satu, which is kami panggil ia adalah dorsal. Dorsal. Dan sirip belakang adalah ekor, yang mana kami panggil caudal. Dan di bawah adalah anal, yang mana yang itulah yang kami panggil anal, sirip bawah. Itu adalah sirip tunggal. Manakala sirip yang berpasangan, apa yang kita lihat di bawah itu, yang di bawah parutnya itulah ada 2 cabang itu yang dipanggil dasi, sirip dasi ataupun ventral. Dan yang hampir dengan ia punya insang itu adalah sirip pendayung. Di sana cara kami menilai ikan itu untuk menolak pemarkahannya. Setelah itu mengatakanlah dengan warna, color faulty. Color faulty ini ia mengikut spek ikan itu. Yang mana kita lihat ikan ini ada berwarna-warni, ada yang satu warna. Macam satu warna itu ia dipanggil solid color. Yang mana kalau solid color ini ia
jarangkan ada kesalahan lah memenangkan ia satu warna. Kalau yang warna ikan yang mempunyai pelbagai warna tu ia dipanggil multicolor. Okey, untuk multicolor ni ia dijudge mengikut keseimbangan warna tu. Kalau ia sudah ia punya dorsal tu 3 warna, jadi yang lain mesti ada 3 warna. Dan kalau 3 warna tu ada pada badan ikan atau adalah markah bonus. Itu lain lagi cara pengiraannya. Okey. Setelah semua sekalian ni dikira pemarkahannya, pemarkahan itu borang-borang itu akan diserahkan kepada pihak pengurusi untuk diberi kepada yang dipertanggungjawabkan untuk mengira pemarkahan itu. Jadinya tertakluk kepada pihak pengurusi lagi untuk menyatakan adakah 10 yang terbaik ataupun 15 yang terbaik untuk meneruskan peringkat yang kedua. Setelah itu baru TAI akan meneruskan untuk ke peringkat kedua ke tempat yang kedudukan kondisi yang pertama hingga yang kelima. Macam mana kita? Memang cukup detail dan juga teliti ya mengenai dengan cara penilaiannya ini, dan ada 2 yang akan dinilai ya, general faulty general dan faulty, juga sama color faulty. color faulty. Dan saya ingin juga mengetahui kepastiannya sebetulnya dengan pemarkahan yang telah pun diberikan oleh juri ini. Adakah kesemua itu pemarkahan berkenaan datangnya daripada ikan itu secara semula jadi ataupun ianya daripada pemiliknya yang menjaga dari kecil hingga ikan ini besar? Okey, untuk pemarkahan ini ia nada dikira penjagaan ikan itulah. Ia ikan itu sendiri, pemakanan itu semua daripada ikan itu sendiri semula jadi. Apa yang ada masa-masa penjurian itu yang akan dinilai. Ia tidak kena mengena dengan ia punya pemilik lah ataupun pemain ataupun pesertanya. Dibaginya ke apakah? Itu nada. Okey. Baik. Faham Amara? Ya. Ya, jadi seterusnya ni Tuana, bagaimana pula dengan menilai ikan yang terbaik untuk mendapatkan kedudukan Grand Champion? Ni Grand Champion ni rasanya macam mesti berbanding dengan diri ni ia punya kelebihan dan juga kesalahannya ni. Okey, untuk Grand Champion ni ia satu yang orang rabut-rabuti lah untuk Grand Champion ni, pasal salah satunya ia punya hadiah yang agak lumayan berbanding dengan yang lain. Okey, cara penilaiannya adalah ia berbeza daripada peringkat yang pertama dan peringkat kedua. Ni kalau sudah Grand Champion, ia dah lagi menilai dengan pemarkahan. Dengan pemarkahan ia akan dinilai menggunakan juri-juri yang ada. Dan di sini para juri akan menilaikan tu, contohnya di sini ada 5 tank kan? 5 tank. So, setiap juri itu akan menilai, akan mengemukakan apa diorang punya pendapat. Ikan ini baguskah, tidak baguskah, ada kelebihan. Dan semua sekali itu akan didengar oleh ketua juri. Di depan ketua juri, lepas itu ketua juri yang akan menilai apa yang diorang punya pendapat itu yang boleh diguna pakai. Bagus ikan itu, kalau ketua juri bagi putusan, itu adalah keputusan yang muktamad. Jadi Tuan, dalam juri ini berapa orang juri sebenarnya? Juri seramai 6 orang. 6 orang? Ya, 6 orang. Ya, okey, baik. Dan terima kasih Tuan. Dan seterusnya kita akan beralih kepada Tuan Aznel ataupun mungkin kepada Tuan Syahlimin ya. Jadi mungkin kepada penonton kita menyaksikan kita pada pagi ini yang berminat untuk mengikuti. Jadi adakah masih dibukakan dan juga bagaimana cara pendaftaran? Okey. Bagi pertandingan ini nanti ia masih dibukakan sebenarnya dari ada sebulan lepas pulang sedaha, tapi kami akan membukakan pendaftaran sehingga 16 hari bulan Julai ni, which is sebelum jam 9 pagi. Jadinya peserta-peserta bolehlah mendaftar untuk mengikuti pertandingan ini. Kalau macam dari daerah Belait dan Tutong, bolehlah mendaftar kepada Junaidi. Dan bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, bolehlah mendaftar kepada saya sendiri ataupun Muhammad Aznil, Muhammad Fadil, Aziz dan Amir. Jadinya peserta boleh juga melayari melalui Instagram kami, Betaria Squad Community. Betaria Squad Community ya. Dan juga di pagi ini di kesempatannya kami bawakan kepada Auda satu poster secara e-poster mengenai dengan Betaria Squad Community ini, offline competition volume yang pertama yang akan diadakan pada 15 hingga 17 Julai 2022 ya. Ini antara
pengungsian dapat kami bawakan, iaitu antaranya tarikh masuk ataupun bayaran masuk telah pun dibawakan, juga bench in pada 15 Julai manakala juri akan mewakili pada 16 Julai dan juga bench out pada 17 Julai 2022 ya. Dan di kesempatan ini juga dikongsikan kepada Auda kategori-kategorinya, antaranya mungkin dapat dijelaskan sekali lagi tuan kategori-kategorinya. Kategorinya yang ada yang macam example depan ini ada half moon, crown tail, giant, double tail, plakat sama female. Female. Baik. Itu antara pengongsian kita pada pagi ini mengenai dengan saiznya dan sebagainya. Dan sekali lagi untuk mengetahui lebih lanjut, Auda boleh layari laman Instagram mereka iaitu di Beta Warrior Squad Community ya. Ya. Dan seterusnya ni tuannya, apakah antara misi dan juga visi ni? Okey, bagi visi kami ingin menarik minat orang ramai terutamanya bila-bila ketanian ini untuk berkecimpung dalam peternakan ikan laga, di mana ianya boleh menjanakan pendapatan dan menggalakkan bila-bila ketanian ini untuk memulakan dalam bidang perniagaan inilah. Dan untuk misi menjunjung tinggi titah berkenan ke bawah duli wawasan 2035 adalah hasrat bagi negara untuk memastikan rakyat dalam dalam pendidikan yang tinggi, berkemahiran dan berjaya. Jadi samping itu juga supaya bila-bila ketanian ini mempunyai kualiti kehidupan yang tinggi, ekonomi negara yang dinamik dan berdaya tahan menjelang tahun 2035. Ya, alhamdulillah ya. Jadi mengenai dengan pendaftaran ini, adakah maksud saya itu bagaimana dengan sambutan setakat ini? Okey, so far alhamdulillah. Maksudnya dalam 200 entry lah sudah. Wow. Jadi sampai mungkin ada had-hadnya ni. Sebab kira last registration semasa 16 hari bulan sebelum pukul 9. Iya. Di mana kalau orang berminat boleh bawa ikan ke sana, register terus batch in. Ya, jadi tuannya sekiranya lah contohnya ada seorang individu ni mempunyai lebih daripada maksudnya itu penyertaan. Adakah seorang seekor saja ataupun boleh bawa banyak? Boleh bawa banyak. Intinya ia bukan sesuatu yang terhad kepada seseorang. Ya? Seorang itu boleh kalau ia membawa 10 ke, 20 ke, atau ada halangan, ada terhad lah. Baik, saya tertarik juga sebetulnya dengan mengapa pada 15 hari bulan Julai di bench in dan besoknya barutah dijurikan dan kemudiannya barutah dibawa keluar ataupun boleh diambil kembali. Apakah ada perbezaan jika ianya menghantar pada 16 Julai berkenan? Okey. Untuk yang tarikh-tarikh yang diorang sediakan 15, 16, 17 itu adalah untuk memudahkan peserta-peserta yang mengikut serta dan memberi ruang kepada juri untuk menilai ikan itu. Jadinya peserta boleh orang gagas, anda berabutkan beach in itu kan. Ini diorang ada punya masa hari Jumaat atau sampai hari Sabtu. Jadi kalau juri hari Sabtu sampai hari Ahad itu orang kalau menjuri itu akan diperabuti macam itu. Ya, dimanangkan juga dikatakan 21 kategori yang akan dipertandingkannya itu kirakan banyaklah untuk akan dinilai dan juga dipahamkan ada 6 orang juri yang akan menjuri nanti. Okey, alhamdulillah. Jadi selaku penganjur, apakah harapan untuk masa depan bagi Beta di Brunei? Okey, harapan kami untuk memperkembang luas lagi persatuan Beta ini untuk menjadikan persatuan yang berdaftar. Dan yang kedua, kami berharap dengan adanya pertandingan Beta di Brunei ini menarik minat lagi ramai orang lah. Dan menjadikan satu hobi yang menjanakan hasil lah. Jadi kepada tuan, mungkin ada harapan? Harapan mungkin pun ada tips kepada peserta yang akan menghantar ikan-ikannya ni mungkin. Okey, kalau barangkali harapannya ada peluang banyak. Kira kalau support lah lokal. Support pastinya akan disokong di tempatan. Jadi sebagai wakil juri ni mungkin ada harapan tuan sendiri mungkin ada tips yang boleh tuan sampaikan kepada peserta yang akan menghantar ikan-ikannya macam mana? Okey, bagi peserta-peserta yang akan mengikuti
perlawanan pertandingan ikan cupangan ni. Jadi sediakanlah banyak-banyak ikan itu dan tentukan ikan bis kita dalam keadaan sehat sebelum masuk pertandingan. Kalau tidak macam sia-sialah. Dan harapan juga kepada semoga akan lahir lagi pemain-pemain dan breeder-breeder dan para juri yang baru untuk melapis lagi. Kenapa? Ya penjurian ini kalau sudah standard IBC ini international, harap-harap yang juri-juri di Brunei ini dapat dibawakan ke luar lagi untuk menjuri ikan di negeri luar. Baik, cukup menarik juga daripada juri sendiri itu Yang Mulia Muhammad Nur Salihan bin Haji bin Ali Safaria mengungsikan bagaimana tips-tips ataupun mereka akan menjurikan ikan-ikan berkenaan. Ingin juga bertanya bagaimana pula dengan tuan sendiri, adakah juga seorang breeder ataupun pemain dan berapa lama sudah kalau demikian? Okey, untuk secara sendirilah, okey. Kalau saya sendiri, saya telah berkecimpung dengan ikan ini sejak tahun 2018. Yang mana masa itu ini adalah sebagai hobi sahaja. Setelah dilihat macam hobi ini, walaupun ia senang tapi ia boleh menjana ekonomi. Jadinya start itu dah minat. Setelah minat tu mencuba lagi kan jadi seorang saya sebagai seorang breeder. Dari breeder dikembangkan lagi macam mana cara untuk menjadikan ikan ini, hobi ini menjadi satu yang menjana hasil yang lumayannya orang. Orang indah juga membagi kaya tapi cukup. Mencukupilah ya. Baik, alhamdulillah ya. Dan itulah dapat kami bawakan kepada Audah mengenai dengan pertandingan kecantikan beta. Memang rasanya bagi kalau kita ni lihat tadi di awal pagi tadi kita lihat macam biasa saja, tapi sebenarnya ada kategori-kategori malah juga kalau diikutkan cara untuk mengadili mereka ini memang payah. Mata seseorang itu perlu fokus untuk melihat mungkin ada kecacatan ataupun kekurangan daripada ikan berkenaan dan ikan yang terbaiklah yang dicari dalam pertandingan berkenaan ya melalui kategori-kategorinya yang tersendiri. Ya, alhamdulillah ya, memang cukup menarik dan juga padat yang dapat dikongsikan. Pun kita juga ya mendoakan mudah-mudahan acara bakal berlangsung pada 15 hingga 17 Julai ini bertempat di Dewan Kemasyarakatan Sengkurung ini akan dipermudahkan, dilancarkan dan juga mencapai objektif yang dihajati. Apapun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu undangan kita iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Aznil Khairuddin bin Haji Khairul Azmi iaitu penganjur pertandingan, kepada Yang Mulia Tuan Muhammad Syahnimin bin Abdul Salim iaitu ahli jawatan kuasa tertinggi pertandingan, dan juga kepada Yang Mulia Tuan Muhammad Nur Salihan binti Ali Safari iaitu juri pertandingan. Bin Ali Safari juri pertandingan. Dan juga tadi penerbit tadi dari awal sudah katanya boleh ditutup ke itunya, takutnya berkelahi katanya. Anda kata tuan? Ya, yang ikan ni ia andangnya ia anda dapat anda dapat orang berjumpa Kalau nya orang dari damit ia ditempatkan satu lubukan. Itu ada orang berkelahi tu. Tapi bila nya sudah daripada lain ia mempunyai karakter masing-masing kan. Setakat tu anda dapat di pasal tu disapar. Kalau ia disapar, ya sesuatu akan terjadi. Kadang-kadang ikan ni ia sakit sudahnya lama. Ia boleh memudaratkan ikan atau menyebabkan matilah, kematian lah. Jadi sekarang ini anda mengapan ya kalau diberikan ditunjukkanlah. Baik, kita ucapkan sekali lagi terima kasih dan moga kita bersua lagi ya tuan, dan semoga pertandingan ini akan dapat berjaya dan berjalan dengan lancar. Sekali lagi assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.